Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita akan sambung balik insya-Allah. Kita akan sambung kitab kita Yas'alunaka, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan bersama Dr. Ahmad Syarbasi. Ini tentang satu topiknya turunnya Isa AS. Ada tanya Syekh ni, apakah Isa AS, Nabi Isa AS ni akan turun pada akhir zaman? Di manakah dia akan turun? Apakah benar apa yang dikatakan sebahagian dari kami bahawa Nabi Isa AS akan turun di Senegal? Di Negro ke Senegal ni? Jadi Syekh jawab, terdapat banyak hadis yang dinisbahkan pada Rasulullah SAW dalam berbagai-bagai kitab hadis. Sebahagiannya tertera dalam kitab Sahih Bukhari dan sebahagiannya lagi tertera dalam kitab Sahih Muslim yang berbicara mengenai akan turunnya Nabi Isa AS ke bumi pada akhir zaman. Jadi hadis yang kuat dah. Kalau tak kafir pun sesat lah lebih kurang dah. Kecuali ada hujah lah dimaafkan kau, wallahu alam dah. Tapi ada ulama tak menafikan, tapi secara rasanya kalau kira gak seolah mutawatir ni lah, iaitu turun Nabi Isa jadi sesat kalau tak kafir pun dah. Di mana dia akan melakukan berbagai-bagai kebajikan, memerangi berbagai-bagai kejahatan, memperbaharui seruan keimanan dan berhukum dengan syariat Al-Quran. Telah terjadi perdebatan yang berkepanjangan mengenai hal ini di kalangan ulama baik masa dahulu pun maupun masa sekarang. Majoriti ulama memandang bahawa masalah ini bukan termasuk bahagian dari usuluddin. Ada kata bukan usuluddin tak jadi kafir lah. Jadi kerana masalah ini tidak ditetapkan oleh nas yang mutawatir. Tapi ada ulama bahas bukan nas mutawatir pun, bukan mutawatir lafzi pun, mutawatir maknawi pun ada kata mutawatir maknawi. Makna dia macam mutawatir dah. Yang terbaik untuk dilakukan adalah mengakhiri segala macam perdebatan mengenai masalah ini. Kita tak sedut tuduh lah kalau ada ulama, ada orang yang tidak ataupun mengingkari turunnya Nabi Isa AS ni. Jangan kita kata macam-macam lah dah. Pasal ada ulama besar juga ni. Ibn Khaldun Syekh Abduh ke apa dah. Syekh Ridho kan tak ingat dia. Ada tokoh-tokoh yang besar juga lah kira-kira. Mereka yakin akan turunnya Nabi Isa AS berhujah dengan firman Allah SWT pada surah An-Nisa ayat 159 bermaksud, tidak seorang pun dari ahlul kitab kecuali akan beriman kepadanya bihi sebelum kematiannya mautihi. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Satu salah satu hujahnya ayat Quran itu dah. Mereka memberikan penafsiran terhadap tersebut sebagai berikut. Sebenarnya bukan tafsir sini saja dah. Ayat ni turun dan ada hadis. Hak cerita hadis, hak jelasnya dah. Tapi sini dia kata, ulama yang bertafsir itulah. Tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab kecuali mereka akan beriman kepada Isa AS. Waktu poin dia dah. Yang demikian itu berlaku tatkala dia turun pada akhir zaman. Dengan berpegang kepada syariat Islam dan menyuruh kepadanya. Pada saat itulah tidak akan ada orang Yahudi dan Nasrani kecuali mereka akan semuanya beriman kepadanya. Dan mereka bersaksi bahawa dia adalah hamba dan utusan Allah. Yahudi hak mengingkari Nabi Isa pun pada masa ni, masa akhir zaman ni akan beriman. Hak mana tak matilah masa tu perang besar. Pada saat itu agama hanya satu, iaitu agama Islam. Dan hari kiamat menjadi saksi atas mereka, yakni orang Yahudi dan orang Nasrani, iaitu menjadi saksi akan pengingkaran mereka terhadapnya, yakni hari kiamat. Kata ganti dhamir yang terdapat dalam kata bihi dengan kata mautihi, keduanya kembali kepada Isa bin Maryam AS. Itulah tafsiran yang terkenal ni. Tafsiran di atas berasal dari Abu Hurairah sendiri, sahabat besar ni, Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, Ibnu Abu Malik, Hasan dan yang lainnya. Mereka juga berhujah dengan sejumlah hadis yang mempunyai darjat kekuatan dan kedaifan yang berbeza-beza dari segi riwayat dan sanadnya. Salah satunya adalah hadis sahih, hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, maksudnya, para nabi itu bersaudara sebapa antara satu sama lainnya. Ibu mereka berbeza-beza. Agama mereka adalah satu. Sesungguhnya aku adalah nabi yang paling mulia atas Isa. Kerana tidak ada nabi lain yang terletak antara dia dengan aku. Sesungguhnya Isa akan turun. Maka jika engkau melihatnya, kenalilah dia. Jadi hadis terang ni. Turun Nabi Isa lepas ni, kita akan kenal dia dah. Orang beriman kenal automatik lah. Tak payah hoyak gini-gini. Automatik lah. Kita tengok macam-macam lah nak.
Ada simbol-simbol tanda-tanda menyebabkan kita ni yakin itu Nabi Isa. Di dalam beberapa hadis disebutkan bahawa Isa AS akan turun di kawasan Fajr Rawha atau Rawha. Kemudian dia akan terlihat sedang melakukan ibadah haji, umrah atau kedua-duanya. Kawasan Fajr Rawha adalah kawasan terletak di antara kota Mekah dan kota Madinah, dan merupakan jalan yang Nabi SAW tempuh dalam perang Badar, juga pada saat Nabi menuju Mekah, tak kala Futuhul Mekah dan tak kala melaksanakan ibadah haji. Itu so pendapat dah. Ada hadis lah cerita itu ke situ dah. Antara Mekah dan Madinah. Jalan nak pergi ke perang Badar dah. Tengah-tengah tu lah. Lepas tu ada pendapat yang mengatakan bahawa Isa AS akan turun di Syam. Ini pun ada hadis yang jelas agak sahih. Pada sebagian riwayat dikatakan bahawa dia akan turun di Menara Putih di sebelah timur kota Damaskus, Syria, di Damaskus. Pendapat lain mengatakan bahawa dia akan turun di Baitul Maqdis di Palestin ni. Pendapat berikutnya mengatakan bahawa dia akan turun di daerah Lut, iaitu satu desa yang terletak dekat dengan Baitul Maqdis dari arah Palestin. Yaqut al-Hamawi dalam kitabnya Mu'jam al-Buldan mengatakan bahawa Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di pintu masuk Masjid Al-Aqsa. Ada juga yang mengatakan bahawa Isa bin Maryam akan turun di atas gunung Ufaik. Ufaik adalah sebuah desa dekat kota Hauran, pada jalan menuju Ghaur, pada awal bukit yang dikenal dengan Bukit Ufaik. Kemudian dari tempat ini turunlah ke Ghaur, iaitu Jordan. Banyak lagi pendapat-pendapat lainnya. Namun dari kesemuanya itu kami belum mendapatkan riwayat yang mengatakan bahawa dia akan turun di Senegal. Di Senegal ni, di negara orang kulit hitam ni, negro lah. Hanya Allah SWT yang mengetahui hakikat urusannya, dan kita tidak perlu memperpanjang perdebatan dalam masalah-masalah seperti ini. Secara asas hadis tu banyak. Cerita Nabi Isa turun ni. Macam Imam Mahdi juga, banyak juga. Nah, jadi benda ni lah. Kalau dia menafikan dengan hujah tu, moga-moga dimaafkan. Tapi kalau dia dengan hawa nafsu, dia dosa besar lah. Pasal dia lah ni dah ada hadis-hadis lah. Kalau kira banyak lah. Orang Isa je bawa banyak lagi hadis-hadis sahih. Cerita Nabi Isa AS turun di akhir zaman. Cara dia tu mati di atas bumi turun guana tu, perbincangan pula lah. Ada pendapat kata dia ni di atas muka bumi tu tak jumpa cari dah. Cuma nanti akhirat dia bangkit. Ada turun dari langit sungguh dah. Ada kata dia diturunkan tu, roh dia masuk mula di tubuh dia, bangkit ke dunia semula. Wallahu a'lam lah. Benda tu benda ghaib, kita tak tahu. Yang pentingnya dia akan bangkit semula lah. Pemimpin umat Islam menghancurkan salib, membunuh babi-babi, dan mengalahkan musuh-musuh Islam dah. Okey, seterusnya apakah Mahdi akan kembali? Ada tanya Syekh ni, apakah Imam Mahdi ni akan kembali lagi? Kembali ke mana? Tahu mari dah kodok. Jadi ada tanya Syekh ni nak, kami banyak mendengar ungkapan Mahdil Muntazir. Muntazir ni tunggu masuk je dah. Bagaimanakah hakikat masalah sebenarnya? Ada Syekh jawab, jika kita merujuk ke dalam kitab-kitab hadis, nescaya kita akan mendapatkan sekumpulan besar hadis yang terdapat dalam berbagai-bagai kitab. Rujukan yang berbicara mengenai dua orang. Pertama adalah Dajjal, iaitu seorang lelaki yang jahat yang muncul ke muka bumi dengan menyebarkan kesesatan dan kerosakan serta kejahatan dan dosa. Yang kedua adalah Imam Mahdi, iaitu seorang lelaki penyeru kebaikan dan perbaikan, di mana dia akan datang pada akhir zaman dengan menyebarkan keadilan dan keutamaan serta memadamkan fitnah Dajjal yang berusaha menyerupai Al-Masih, Masih Dajjal, menjadi Tuhan. Itu sebab juga Nabi Isa turun tu, membunuh Dajjal tu, kerana dia ni macam aku lebih kurang macam Nabi Isa lah. Ada perkara pun mukjizat yang hebat-hebat macam Nabi Isa lebih kurang gitu lah. Sebenarnya bukan mukjizat lah, benda yang Allah kurniakan kepada dia sehingga dia boleh banyak benda pelik dia boleh buat dah. Jadi hak boleh lawan dia Nabi Isa, Masih Dajjal ni boleh lawan dengan Masih Isa Ibn Maryam dah. Jadi Mahdi Muntazir ni ada dua perkara lah. Pertama, yang ditunggu-tunggu ni maksud kembali. Ada setengah-tengah ni tak main lagi nak. Kembali ni banyak ni perbincangan ni orang Syiah. Orang Syiah ni dia tunggu Imam Mahdi dia, Imam ke-12 dia hilang di gunung dia tu, di gua dia dah. Dan satu gua tu dia duk tunggu situ tak tubik-tubik. Pasal ni dia kata lah. Saya Imam 12 tu adalah rekaat yang tidak wujud sebenarnya ni. Dia imam ke sebelah dia tidak mempunyai anak mandu nak. Dia boboh lah, tak mudah dia boboh. Imam ke sebelah tu
Ingat aku ada anak. Kena komando nikah. Orang ni nikah ni tak boleh anak pasu dah nak. Memang tak ada keturunan. Jadi ni mandu. Lepas tu email ke-12 tu je rekod ada seorang email 12. Nusuk dalam gua tu. Bangkit akhir zaman lah. Imam Mahdi dia tak ada kerja lain. Dia bunuh orang Islam lah. Al-Sunnah Jemaah. Tu kerja Imam Mahdi Syiah lah. Imam Mahdi Al-Sunnah ni. Dia lawan Kristian. Imam Mahdi Syiah. Dia lawan orang Islam lah. Beza dua tu dah. Banyak yang mengatakan bahawa dimaksudkan dengan Imam Mahdi adalah Isa ibn Maryam telah Allah SWT angkat ke sisinya. Ada juga kata Imam Mahdi tu bukan orang suku. Bukan Muhammad bin Abdullah. Satu riwayat hadis tu. Ada juga katanya Isa ibn Maryam tu sendiri dah Imam Mahdi. Dan kelak akan dikembalikannya lagi ke bumi. Itulah kalau kira tu dah. Mereka juga mengatakan bahawa majoriti ahli kitab dan yang lainnya akan beriman kepadanya. Ini adalah pendapat majoriti ulama dan pendapat kebanyakan orang yang sibuk dengan ilmu hadis Nabi SAW. Orang pergi hadis, yang akan terima hak ni lah. Imam Mahdi akan bangkit betul-betul. Nah. Masalah solat gini, orang ulama usuligi ni panggil tu. Main usul fiqh kuat ni, usul ya lebih. Kadang-kadang yang berhak ya bahan ada hak tidak boleh digunakan dalam akidah. Tu masalah guna istilah tu dah. Hadis ahad tidak boleh membawa keyakinan kata dah. Buah tu kat payah banyak hadis-hadis tertolak dah tak boleh pakai debat akidahnya. Jadi ulama hadis kuat lawan hak ni. Okey, namun sebagai ulama berusaha mengupaskan masalah ini. Mereka berusaha membahaskannya dari cara lain sehingga masalah ini berkembang menjadi masalah yang persisihkan ulama kebanyak bicara kebanyak balah. Baik dahulu maupun sekarang. Di dalam Al-Quran tidak ada nas yang tegas yang menjelaskan masalah ini. Imam Mahdi memang tak ada jelas. Nabi Isa tu ada tak ada dah. Dan dihuraikan oleh hadis. Nabi ada Quran pada dihuraikan oleh hadis lagi jelas lah. Bahawa Imam Mahdi ni tak jelas. Dari Quran memang tak jelas. Di dalam sunnah juga tidak terdapat hadis mutawatir yang memastikan masalah ini dengan tanpa keraguan sama sekali. Ataupun hadis mutawatir kata tidak ada. Tapi ada setengah ulama kata mutawatir maknawi lah. Kerana banyak hadis dah. Ada kata tak apa lagi. Setahu tu tak mutawatir lagi. Oleh kerana itu tidaklah menjadi kufur orang yang mengingkari masalah ini. Kita boleh kafir lah dengan orang tak percaya ke Imam Mahdi. Nabi satu turun. Tak jadi kafir teguh lah. Salah satu kitab rujukan yang berpendapat demikian adalah kitab Tafsir Mana dan kitab Al-Fatawa. Fatawa mana tak ni? Tafsir Mana ni? Itulah Syekh Rashid Ridha tu anak murid Syekh Muhammad Abduh. Di dalam majalah Al-Manar, majalah Al-Manar ni terdapat tulisan mengenai Isa AS sebagai berikut. Syekh Rashid Ridha tulis ni. Hadis-hadis yang berbicara mengenai turunnya Isa AS memang banyak terdapat dalam dua kitab, iaitu Sahih Bukhari dan Muslim, kitab-kitab Sunan dan jalan lainnya. Kebanyakan hadis tersebut berbicara mengenai tanda-tanda hari kiamat dan bercampur baur dengan hadis-hadis mengenai Dajjal. Terutama pada hadis-hadis mengenai Dajjal dan Mahdi terdapat banyak pertentangan. Nampak dari keseluruhan hadis tersebut bahawa Dajjal akan muncul pada orang Yahudi dan merupakan Dajjal terbesar yang pernah diketahui dalam sejarah umat Islam. Sejarah umat-umat. Dajjal tersebut mengaku sebagai Al-Masih tunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Maka banyak orang termakan fitnahnya. Ya, gitu dah. Kemudian majalah Al-Manar mengutip pendapat yang dikatakan oleh orang yang dahulu bahawa Isa bin Maryam AS akan muncul dan memadamkan fitnah Dajjal ini. Dan itu terjadi setelah berlangsungnya peperangan yang panjang antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Bukan mari teguh, perang lama dulu dah. Malhamatul Kubra apa dah. Lihat majalah Al-Manar juzuk ke-10 edisi ke-8 halaman 756. Perselisihan dalam masalah ini berkembang menjadi perselisihan mengenai akhir kehidupan Al-Masih. Apakah dia mati secara alami? Atau apakah dia diangkat oleh Allah ke sisinya hidup-hidup dan kemudian akan kembalikan lagi ke bumi? Itu ada. Kita kata dia mati atas bumi gini lah. Lepas tu hidup semua dah. Ataupun dia pada langit turun bumi lah. Sekiranya kita merujuk pada kitab Muhadarat fi Nasraniyah karya Abu Zahra, maka kita akan mendapatkan perkataan sebagai berikut. Para mufassir, tunggu tafsir berbeza pendapat dalam masalah ini. Sebahagian besar mereka mengatakan bahawa Allah SWT mengangkatnya dengan jasad dan ruhnya sekali ke sisinya, ke langit. Dalam hal ini mereka berpegang pada makna lahiriah perkataan Allah SWT, iaitu kata-kata melainkan Allah mengangkat dia ke sisinya, dia pakai zahir makna dia. Angkat ke sisinya, angkat sekalian tubuh-tubuh.
Bukan roh sajalah, bukan roh jiwa saja, roh saja naik ke jasad-jasad dia. Dan juga ada beberapa hadis lah. Sebagian mufassir yang lain mengatakan jumlah mereka lebih sedikit, bahawa Isa AS hidup sehingga dimatikan oleh Allah SWT, sebagaimana juga dia matikan para nabi yang lainnya. Jadi mati juga. Dia mati juga para nabi yang lainnya. Dan Allah juga mengangkat rohnya ke sisinya, sebagaimana dia juga mengangkat roh para nabi yang lain juga. Para siddiqin dan para syuhada. Jadi naik dia, roh dia naik tu, bukan tubuh jasad dia. Dalam hal ini mereka berpegang dengan makna lahiriah firman Allah SWT yang mengatakan, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang kafir hingga hari kiamat. Ini ayat tu. Dia kata Nabi disebutkan dimatikan lah, diwafatkan lah. Itu tawafakum kan nanti. Okey. Jadi dimatikan lah. Maksudnya Nabi Isa ni kalau kira diwafatkan. Diwafatkan tu ada kemasuk mati sungguh ataupun tidur. Setengah tu kata, ada ulama lain kata maksud situ macam tidur pun ada kan riwayat yang cerita lain, ataupun dalam Quran sendiri disebut tidur tu macam mati. Jadi fahamnya begitulah yang kata nak. Jadi khilaf lah nak faham. Jadi ayat Quran ada tapi makna dia masih tidak kata qat'iyah lah. Dan juga dari makna lahiriah firman Allah SWT yang mengatakan, maka setelah engkau wafatkan aku, engkau lah yang menguasai mereka, dan engkau adalah maha menyaksi ke atas segala sesuatu. Surah Al-Ma'idah ayat 117. Apa Allah mati Nabi Isa, maksudnya mati dah lah. Hak jadi syirik-syirik ni bukan lepas akhir zaman mati ni. Nah, tak mati lagi lah ni. Mati akan datang ni akhir kiamat. Lah ni tak mati lagi di atas langit. Lepas tu nanti kiamat ni baru mati sungguh. Baru jadi syirik kalau ikut ayat ni tak. Jadi kalau dia kata engkau lah menguasai mereka ketika dia tak ada. Lah ni lah tak ada hal ni aku buat syirik dah ni orang Kristian ke apa. Siapa kada patung ke apa berhala dalam gereja dah. Nah tu salah-salah hujah yang kata sebenarnya dia ni Nabi Isa ni mati dah. Cuma dia bangkit semua dah. Roh dia akan turun ke bumi, dia bangkit gitulah. Hidup semula, dia kata hidup semula. Tidak mungkin dalam waktu yang terbatas seperti sekarang ini kami harus mengemukakan hujah-hujah yang dilontarkan oleh kedua-dua belah pihak. Orang ni kata mati dah, orang ni kata hidup lagi atas langit ni. Kerana pembahasannya sedemikianlah panjang lah. Ikut dalil perbahasan kata gini ini banyak sangat panjang dah. Dan permasalahannya sedemikianlah melebar. Oleh kerana itu, saya menyarankan bagi siapa sahaja hendak mengkajinya lebih mendalam untuk merujuk ke juzuk ke-6 dari kitab Tafsir At-Tabari, tak kala menafsirkan ayat. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah An-Nisa ayat 148. Orang tak pening masalah ni tak apalah, tak sebuah masa kita kata dah. Tapi orang siapa dia terfikir ataupun dia hidup di dekat kalangan orang duk bincang benda ni, jadi masalah dengan ustaz mengajar berapa kali duk cerita benda ni, jadi pening dia dah. Ataupun dengar beza pendapat, kalau dengan sepihak tak apa juga. Ada ustaz ni kata gini, ada ustaz ni kata gini. Dia molek rujuk dah. Kita mengaji ni selain daripada taruh kitab sosok, kita merujuk perkara yang kita perlu tahu. Orang tertentu jadi fardu ain bagi bab ni. Ada orang lain tu tak ada pedah bicara nak. Gitulah setiap orang ni masing-masing berbeza dia. Jadi pada orang yang ada timbul masalah dalam bab ni, dia terfikir-fikir, maka molek ia rujuk tafsir Tabari. Tafsir Tabari bab ayat ni lah. Surah An-Nisa ayat 148. Tafsir Tabari ni ibu tafsir lah. Dia panjang sikit bahasanya dah. Pasal dia sangat tebal lah. Dia tu diringkaskan jadi tafsir Ibn Katsir ni. Dia tu tafsir bil maksur, tafsir ayat-ayat Quran dengan ayat Quran, tafsir ayat Quran dengan hadis tu banyak. Situlah banyaknya. Jadi dia ibu lah. Jadi rujuk situ panjang perbahasa dia tentang maksud ayat ni. Ayat tu tapi sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tu panjang cerita bab tu ni. Juga dapat merujuk ke kitab Al-Mahdiyah fil Islam karya Ustaz Sa'id Muhammad Hasan. Dan kitab Al-Mahdi wal Mahdiyah karya Dr. Muhammad Amin. Sesungguhnya Allah mengatakan yang hak dan berikan petunjuk pada jalan yang benar. Dua-dua ada kemungkinan lah. Dan mungkin juga Nabi Isa ni angkat sungguh tu. Dia naik tu dalam keadaan bukan macam hidup lah. Macam mati tu. Alih-alih lah. Wallahu a'lam lah. Yang pentingnya kita benda ni, benda khilaf.
Orang yang tertentu saja boleh terlibat, orang lain yang kapur tu tak sedap bincang banyak lah dah. Abu Talib dan Abu Lahab. Para ulama mengatakan bahawa Abu Talib, pak saudara Nabi tu, paman Nabi SAW akan masuk neraka. Mereka juga mengatakan bahawa Abu Lahab akan mendapat keringanan siksaan selama seminggu setelah siksaan berlangsung 2 minggu. Oh, pelik dah. Seminggu ringan, dari 2 minggu tu seminggu ringan. Kerana tak kali dia mendengar kelahiran Rasulullah SAW, dia segera memerdekakan salah seorang budak wanitanya. Lepas tu sembelih ke apa macam-macam ada banyak tak. Ada cerita orang keluarga anak beranak Nabi ni tak. Dia kata dia mimpinya. Siapa dia tak tahu dah. Mimpi Abu Lahab ni boleh isak ibu jahagi dah. Setiap hari Isnin ke apa kata ni. Kerana gembira kelahiran Nabi. Dah pokok ni kata dah. Tapi siapa dia perawi dia jadi masalah dah. Tak tahu siapa dia dah. Tapi ada dah kitab. Kitab tu majhul ain. Siapa dia cerita. Siapa yang mimpi tak ada orang. Okey. Jadi hujah mimpi pula dah. Abu Lahab ni kerana berita gembira kelahiran Nabi begitu mulia dah. Dia lawan kuatnya orang lain tak setara tu nak. Wallahualam. Kita baca ni. Bagaimana mungkin Abu Lahab mendapat keringanan hanya kerana amal yang sedikit ini sementara pak saudara yang Abu Talib yang telah membela dan pertahankannya dari permusuhan orang musyrik itu diseksa lebih lagi nak. Nabi Abu Talib ni dia boleh ringan yang paling ringan. Azab paling ringan tak api neraka tapak kaki je tu di kaki dia api berlegak otak dah. Tu dah ada satu riwayat dah hadis sahih. Jadi Abu Lahab ni tak adanya cerita pasal dia gembira ni riwayat sirah tak tahu sahih tak sahih dah. Tak buat mana dah. Tiba-tiba pakar tu dengar cerita orang mimpi ni bila jadi hujah nak. Dia kata dia ingin ke setiap hari Senin lah. Boleh minum air dengan neraka tu. Dengan ibu jagi dia. Ni macam cerita lah. Syekh ni jawab. Tidak ada dalil yang pasti yang mengatakan Abu Lahab akan diperingan siksaannya. Pasti tak ada. Ada hadis lah. Al-Quran Karim telah memperuntukkan sebuah surah khusus baginya. Abu Lahab ni. Bukan Abu Talib, Abu Lahab. Tak ada. Khususnya, hadis khusus tak ada. Cerita tadi orang mimpi dia. Tapi hadis sahih dikatakan sahih Bukhari kesana. Tapi bukan hadis lah. Cumanya kalau betul je bagi tajuk bab ni. Dia tidak ada sanad yang kata musnad. Hadis sahih musnad tu tidak. Allah alam lah ada pada Bukhari ke mana tinggal. Kalau ada pun dia bukan dalam musnad. Sahih Bukhari ni beza antara dipanggil hadis mu'allaq. Kadang-kadang bukan hadis pun mu'allaq tu kata-kata sahabat. Kata orang tertentu ni. Begitu juga dalam Sahih Muslim, tak tahulah sama ada tak sama Muslim ataupun orang kedua tu. Ada cerita pasal Sahih Muslim Nabi Khidir tu hak kena bunuh ke apa Dajjal dah. Jadi lepas hadis tu ada orang tambah. Perawi mana tambah ustaz? Ada dalam Sahih Muslim. Betul ke Imam Muslim sendiri atau orang lepas Sahih Muslim? Yang sani-sani tiba cerita Nabi Khidir. Bah pula situ dah. Ada mudraj, ada tambah. Bawa cerita hak tu lah, bawa cerita je. Begitu dah Sahih Bukhari tak tahu betul ke tak. Sahih Bukhari pun kalau orang ngaji betul bab hadis ni bukan ngaji sikit-sikit dah. Dia banyak cetakan pula. Ada beza antara Sahih Bukhari sampai 200 hadis. Hadis dah Sahih Bukhari ni ada 200 hadis beza dah. Cetakan ni bukan cetakan, istilah dia panggil dia ada kan perawi kitab pula. Perawi kitab ni ada daripada perawi ni gini ada beza-beza. Ada antara tu beza je 200 hadis beza je. Oleh sebab itu kita kena ngaji banyak. Dia jumpa sikit kat suhu tak mudah. Dia kata Abu Lahab kena ringan azab. Ada pula cerita pokok ustaz kita dia cerita jangan baca surah Tabbat Yada Abi Lahab wa Tabb. Nanti Nabi sakit hati dah. Padahal kalau nak kira sakit hati, baik ya sakit hati pasal Nabi Abu Talib, bapa saudara dia yang sangat disayangi. Apa Abu Lahab ni bukan dia jaga dia. Cerita sirah ni bukan cerita hadis Nabi tak ayat pun. Cerita sirah tak tahu sahih tak sahih. Ibn Ishaq cerita Abu Lahab ni suka Nabi lahir tak minum apa? Bebas hamba dia tu cerita sirah. Lepas tu dia pula sembelih kau gapo tak.
Tu cerita sirah nak sahih tak sahih tak tahu lagi. Tiba-tiba pakai hak tu dia tolak tak sahih dah. Tabat tiada Abi Lahab wa Tab ni, dia kata boleh baca bab tu berapa kali tu. Dia jadi gana tahu tak? Pelik-pelik lah. Dan Nabi tak sedih, tak jangan baca dari semaya tu. Tabat tiada Abi Lahab wa Tab. Ni cerita-cerita setengah-setengah ustaz kita nah. Kerana cerita-cerita mulut ke mulut dah. Dan benda ni melalui jalan tasawuf tariqah. Banyak cerita-cerita pelik yang tak bersandarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan tak ada pun dia kata dalamnya pasti bahawa Abu Lahab ni akan diperingatkan azabnya. Melainkan cerita-cerita ni tak jelas nak. Kita mimpi, kau benda mimpi ni. Sahih tak sahih, siapa dia pula. Masalah tu dah. Al-Quran Karim telah memperuntukkan sebuah surah yang khusus baginya yang menggambarkan siksaan yang kelak akan menimpanya dan menimpa isterinya di neraka. Okey, memang yang orang lain ada. Jahat Abu Jahal pun dah. Ataupun orang lain pun tak. Tidak jelas sejelas cerita Abu Lahab. Abu Lahab surah turun untuk dia. Tiba-tiba kita nak ta'wil. Seolah-olah Abu Lahab ni kena ada masa dia ingin. Abu Talib pun tak ada masa dia ingin azab. Dia ni ada masa dia ingin azab. Hari Isnin ke apa katakan lah. Minum air kot ibu jari. Munasabah ke? Munasabah. Kita kena logik juga ni. Dia kena ada dirayah. Dirayah kena ada juga. Bahawa kita cerdik, bahawa kita tak tertipu dengan riwayat-riwayat yang ada kelemahan. Bukan tak lelaki, bahkan bini dia, dia bakar nak. Dia bawa kayu api. Maksud kena nyakit juga. Bahkan bini-bini dia dah. Bini Abu Lahab ni. Dalam surah Al-Lahab, Allah SWT firman, maksudnya binasalah kedua tangan Abu Lahab ni. Tabbat yada Abi Lahab wa Tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha habdum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergelojak. Dan begitu pula isterinya pembawa kayu bakar yang lehernya ada tali dari sabuk. Tu cerita pasal Abu Lahab. Khusus tak ada lagi orang nama disebut. Ni setapak tahap ni. Harga zaman Nabi lah. So lagi adalah Fir'aun, Haman ke apa tu. Hak tu pun tak ada juga dah. Ni special benar Abu Lahab dah. Special sebut dengan neraka tu. Adapun berkenaan dengan Abu Talib, tidaklah diragukan bahawa dia telah membela dan menolong Nabi SAW pada kesempatan yang banyak. Kalau Abu Talib tu logik lah, dia banyak tolong Nabi. Kan ringan azab. Ni Abu Lahab. Kepala pengat lawan Nabi dah. Bapuk lawan Nabi. Kalau Abu Jahal tu, tak tahu tu. Abu Lahab tu lagi dia. Namun itu dilakukannya kerana semata-mata hubungan kekerabatan dan harga diri sebagai bangsa Arab. Abu Talib pula masa ahli tolong Nabi ni bukan kerana Islam. Kerana Allah. Tapi kerana anak beranak, kerana saya ke nak daga dia. Anak ipar dia. Dan bahkan itu telah dilakukannya sejak ketika masih dalam keadaan masa jahiliah lagi. Bagaimanakah tidak sementara Rasulullah SAW pada masa jahiliah hidup dengan tidak mempunyai bapa dan ibu. Pak mati, mak mati kan Nabi. Anak yatim piatu. Dan dia berada dalam asuhan datuknya dan pamannya. Lepas datuknya meninggal, dia lah ganti Abu Talib lah. Sehingga seolah-olah dia sudah menjadi anak Abu Talib. Rasulullah SAW berulang kali berusaha membawa pamannya kepada Islam. Berapa kali Nabi ajak supaya Abu Talib ni masuk Islam. Rasulullah SAW berulang kali mengatakan kepada Abu Talib, wahai paman, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah. Iaitu suatu perkataan yang kelak aku dapat bersaksi untukmu di sisi Allah. Namun Abu Talib tidak menurutinya. Setara Nabi ni tak, bukan orang biasa. Ajak pak saudara sendiri ni. Hak dia paling saya lah. Jaga dia ngasuh kecil ke dah. Namun demikian telah diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah memohonkan ampunan bagi pamannya, pak saudara dia. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan bahawa Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang pamannya, pak saudara dia, mudah-mudahan pada hari kiamat kelak syafaatku akan bermanfaat baginya. Sehingga dia ditempatkan neraka yang dangkal. Mudah-mudahan sebut ni. Tidak tamat lagi dah. Tadi semoga-moga bermanfaat. Sehingga syafaat Nabi ni dia boleh azab yang paling ingin neraka yang dangkal lah, tidak berat mana. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya, seringan-ringan siksaan yang diberikan pada ahli neraka adalah siksaan yang diberikan pada Abu Talib, iaitu dipakaikan padanya sepasang sandal dari api neraka.
Selipar daripada neraka yang menyebabkan otaknya mendidih, menggelogak, mendidih. Otak Abu Talib tu mendidih. Waliyazbillah. Jadi setara tu lah. Paling ingat azab lah. Tu pasal jelas tentang Nabi Abu Talib. Tapi hadis sahih bukan main. Ni ada Syiah. Bukan Syiah saja. Imam Suyuti. Imam Suyuti imam besar dari Al-Sunnah Jamaah juga. Ulama hadis. Tapi punya pertahan bukan main. Cerita pelik-pelik dia bawa dari kitab dia. Pertahankan bahawa Abu Talib ni mati dalam Islam. Bukan Abu Talib saja. Abdullah bin Abdul Talib ni, pok Nabi sendiri pun, Aminah pun dah. Dan batuk dia Abdul Talib semuanya Islam habis. Dipertahankan oleh Imam Suyuti. Hak tu kata pelik kan. Sepatah tu dah. Ada kata tidak beradab dengan Nabi. Kata tidak Islam Abu Talib ke. Pok Nabi ke mak Nabi tidak beradab dah. Sedangkan benda ni biasa ada Ahlussunnah wal Jamaah, termasuklah Imam Nawawi dalam kitab dia tu sebut gitu juga tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mati tidak dalam Islam dah. Mak Nabi ke apa? Bukan bicara bab fatrah belum masuk Islam ke apa tidak dah. Tak apalah, pentingnya kita kena faham benda ni. Jangan kalau kita tak bicara apa tak apa. Bukanlah keyakinan wajib i'tikad mesti Abu Talib ni masuk neraka ataupun bapak Nabi mak Nabi ke apa tu dah. Ya kita tak usah bicara apa tak apa, benda ni tidak ada dalil yang apa, tidak menjadi muktamad lah. Rosak akidah kita tak percaya, tak penting benda gitu dah. Tapi jangan taksub, jangan keadaan taksub sehingga kita nampak walaupun dia ulama nampak ketaksuban dia, hadis palsu pun bawa nama wujud, cerita pelik-pelik bawa wujud. Dah. Tu cerita hak kita orang Ju lah tak. Pok saudara Nabi, pok mak Nabi, tok Nabi. Ni Abu Lahab ada lagi bawa cerita kerana dia keturunan Nabi. Baca tabat tiada Abi Lahab dan semaya tu, Nabi tak suka. Kena sabar ke? Kena sabar. Dalil tak ada memang cerita daripada tak ada dalam kitab kau dok memang cerita dengan mulut ke mulut. Dok cerita ke apa dah. Tak boleh baca ni kan takut serah Nabi. Adakah Abu Lahab ni Nabi saya? Nabi marah Abu Lahab ni kepala pengak jahat. Bukan macam Abu Talib. Nah, Abu Talib tu naik lah. Jadi ni kena faham dah. Ni banyaklah cerita-cerita hak tak menasabah dah. Abbas berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Talib telah membela dan menolongmu. Apakah semua itu bermanfaat baginya?" Abu Talib ni bukan apa Abu Lahab. Abu Talib ni memang banyak tolong Nabi. Masa Nabi kena pula apa, Abu Talib ada dah. Rasulullah menjawab, "Ya, aku mendapatkannya berada dalam kepedihan neraka. Maka aku mengeluarkannya ke neraka yang daka." Dia bukan tu syurga Toha tu dah. Masuk neraka dalil lagi. Lepas tu baru Nabi syafaat dia, baru dia jadi Toha. Neraka dia macam pakai selipar daripada neraka. Dia sandal daripada neraka. Dari penjelasan ini kita dapat tahulah bahawa Al-Quran telah merakam azab yang akan menimpa Abu Lahab. Al-Quran adalah sebenar-benar perkataan. Tadi Abu Talib ni. Cerita Abu Talib telah hadir. Dalam Quran Abu Lahab tu lah. Abu Talib bukan main Nabi saya. Tu sikit je boleh Nabi bersyafaat dah. Ni berhati-hati hari Isnin boleh minum air tak. Muhimmah gitu tak. Siapakah yang paling benar perkataannya dibandingkan Allah SWT? Kita nak pagu nak ayat Quran ni jelas. Abu Lahab ni Tuhan sangat marah. Nabi pun sangat marah. Tiba-tiba dia boleh syafaat. Nabi Abu Talib tak boleh pula. Tak dengar cerita pula dah. Ni cerita-cerita karut kita kata dah. Cerita pula mimpi dah. Kita juga dapat mengambil kesimpulan bahawa siksaan yang akan menimpa Abu Talib akan diringankan. Sebagaimana jelas sekali banyak hadis Nabi SAW. Wallahualam. Tu cerita Abu Talib. Cerita Abu Lahab tak ada dah. Dia pada naik Quran tu tak sedap main keh-keh lah. Ni baca tabat tiada Abi Lahab wa tabuk pun kata nak sakit hati Nabi. Sakit hati gapo Abu Lahab ni? Nabi pun tak suka. Kena nak sungguh. Doa lalu kena. Bukan Abu Talib. Nabi nak siap. Baik siap ke Abu Talib. Hak dia jaga dia tak mudah. Abu Talib ni bukan lawan Nabi. Nombor satu Abu Talib. Abu Lahab ni. Nombor satu dia lawan Islam tu. Lawan Allah SWT. Cakap Nabi siap ke Abu Lahab ni kepala pengak jahat lagi. Bukan Nabi ni sentimen asabiah. Apa kita Melayu rasuah je. Tak apa. Cina je tak boleh. Bukan gitu. Kita Nabi ni benda salah-salah. Abu Lahab tu salah-salah. Apa nak bela keturunan dia ni. Kan benda tu salah nak. Gitulah dah.
Setakat tu sajalah perbincangan kita. Kita tangguh dengan suratul Asr dan tasbih farah. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.